Itu mungkin kita boleh bincangkan lebih lanjut. Saya juga nak sentuh berkenaan tentang kalau kita bercakap tentang ekosistem ataupun satu perkistaran yang diperlukan. Kalau kita nak garap lagi setakat 70 orang, kita nak kalau berjuta-juta kanak-kanak dekat Malaysia ni, ada sifat tu dalam diri dia. Yang itu kita akan sambung. Sekarang kita berhenti rehat seketika. Baik, kita bersambung. Tadi kita dah bincang macam-macam. Kita cakap tentang ekosistem. Okey, mengenai ekosistem, saya nampak yang pertama sekali kita perlu ada sokongan daripada masyarakat lah. Sokongan daripada masyarakat bahawa kita perlu mengubah paradigm shift dalam pemikiran kita untuk menerima usahawan ni sebagai satu career, satu kerjaya, seperti yang kita ada kempen sebelum ni kan, usahawan adalah satu kerjaya. Okey, dan kemudian mungkin daripada kerajaan ataupun pihak swasta serta NGO untuk memberi support kepada anak-anak kita lah. Sebab apa? Usahawan ni kalau kita tengok, kalau zaman dulu, kalau sebelum ni 30 tahun lepas, pada zaman Tun Mahathir, kita banyak menggalakkan pelaburan asing. Betul. So kita galakkan pelaburan asing, tapi pada hari ini kita tak nak lagi pelaburan asing. Sebab apa? Pelaburan asing ni dia datang sini, dia buat duit, dan bila kos kita dah meningkat, dia akan lari keluar. Tapi usahawan dia nak lari ke mana? Usahawan tempatan. So dia akan buat bisnes kat sini, dan usahawan ni dia akan create money. Dia boleh bina duit daripada RM10 tu, dia buat satu produk yang bernilai, dia jual dengan harga RM20, so dia dapat RM20. So bila lebih ramai usahawan, lebih ramai duit yang seklik dalam masyarakat kita, dan masyarakat kita akan menjadi nilai tambah dalam masyarakat kita akan bertambah lah. So kita akan mempunyai nilai yang lebih tinggi, dan taraf hidup kita pun akan meningkat untuk semua orang. Jadi tak ada lagi lah pengangguran, gejala sosial pun kurang. So budak-budak pun sibuk dengan nak buat bisnes, parent pun suka. So semua orang happy lah, dia win-win situation bagi semua orang. So jadi kita sangat menarik lah kalau kita start benda ni daripada budak-budak, dan kemudian mungkin pada peringkat kedua di waktu sekolah menengah, okey, kita buat satu lagi program untuk budak-budak ni, untuk dia tahu ataupun dia boleh buat bisnes yang lebih baik. Okey, mungkin dia boleh start dengan penjualan online. Macam sekarang ni budak-budak sekolah semua dah ada Facebook, dah ada blog, dah ada Friendster apa semua kan. So apa salahnya dia gunakan platform yang ada untuk dia jual beli barang, untuk buat pendapatan lah. So dia dah tak perlu bergantung harap kepada duit ibu bapa, dan ibu bapa pun boleh buat simpanan yang lebih banyak, dan anak pun dapat kemahiran yang lebih banyak lah. Jadi lepas dah habis sekolah, dia masuk universiti, dia still boleh go on dengan apa yang dia buat, dan kemudian bila dia dah keluar universiti, dia dah lengkap dengan segala kemahiran yang ada. Nak jual barang, nak jual online, nak buat pemasaran online, pemasaran Facebook, pemasaran melalui blog, ataupun dia nak shipping barang tu ke mana, apa semua dia dah tahu. So apa yang tinggal hanyalah untuk dia memulakan perniagaan dengan kemahiran yang sudah sedia ada. Okey, di sinilah wujud ramai usahawan yang akan meningkat majulah. Contoh kalau kita tengok di Amerika Syarikat, dia orang memang ada benda ni dalam silibus sekolah, di mana diajar daripada kecil, dan bila kita tengok kanak-kanak ni pada umur 17 tahun sehingga 20 tahun tu, dia orang dah boleh start bisnes yang sangat besar, yang tidak merangkumi hanya Amerika Syarikat tetapi untuk seluruh dunia. Sebab hari ni world is flat lah kira. Maksudnya kita boleh jual barang di Malaysia dan kita boleh jual ke mana-mana negara melalui internet. Jadi ni kelebihan yang kita ada lah, dunia tanpa sempadan lah orang katakan. Itu tadi masa Encik Syabuddin kata, kita bercakap tentang kalau kita didik pada kecil, bila dah besar nanti macam-macam dia boleh buat, sebab dia dah diterap dengan itu, dengan ini apa semua. Jadi dia tahu mewujudkan generasi usahawan yang kreatif. Okey. Itu yang menariknya. Satu lagi, bila kita bercakap tentang konsep ni, sebab kita latih daripada kecil, jadi mungkin kita juga nak golongan usahawan yang lebih jujur ke, amanah, menghapuskan rasuah, semua benda-benda ni. Okay. Ke mana tu Bercakap mengenai kreatif. Kreatif ni actually dia bukanlah kita duduk setempat tiba-tiba kita dapat satu ilham, boom, okey buat bisnes ni, bukan. Kreatif ni adalah bila kita buat bisnes secara berterusan, di situ kita akan nampak beberapa peluang-peluang lain. Okey, contohnya macam orang yang jual pizza kan. Okey, dia mula-mula dia jual pizza di kedai. Lepas tu tiba-tiba ada beberapa orang customer minta suruh hantar. So dia pun belilah satu motor dan dia hantarlah. So bila dia hantar dia tengok, oh actually kalau kata saya buat penghantaran macam ni, lebih ramai customer yang suka sebab dia orang boleh tunggu di rumah. So tu satu idea yang kreatif lah, di mana dia dapat idea daripada apabila bisnes tu berjalan.
Okey, jadi macam tu juga dengan idea kreatif yang lain. Idea kreatif ni muncul apabila kita sedang menjalankan bisnes, kita menghadapi masalah dan kita ada penyelesaian. Penyelesaian tu adalah penyelesaian kreatif yang lahir daripada idea yang kreatif. Jadi anak-anak ni, kita walaupun kita ajar ada bisnes yang biasa, yang mungkin boring. Okey, yang mungkin contoh macam kita cakap tadi nak macam cuci kereta. So sampai satu tahap dia mungkin fikir nak ada satu mesin, nak ada mesin yang lebih canggih. Mungkin dia pergi ke Jerman membeli mesin tu. So bila dia balik sini, tu jadi satu idea yang kreatif. Tengok usahawan ni sangat kreatif. Macam mana dia dapat idea ni? Orang lain semua kagum. Sedangkan bagi usahawan tu benda tu tak ada apalah. Sebab dia telah lalui proses untuk mendapat idea kreatif tu sendiri. Okey, yang kedua tadi ni cakap pasal melahirkan usahawan yang lebih amanah. Melahirkan usahawan yang lebih amanah. Yang ni saya rasa kita perlu latih dalam different scope kot, ada dalam segi agama apa semua kan. So bila kata kita latih mengenai keusahawanan, dalam masa yang sama kita melatih untuk menjadi jujur lah. Dan kalau kita tengok dalam masyarakat kita, mengikut statistik, kebanyakan jenayah seperti rogol, rompak, curi, samun ni berlaku di kalangan orang yang miskin, orang yang tak ada duit. Jadi bila dia orang tak ada duit, dia orang terpaksa buat benda tu. Okey, di kalangan orang kaya benda ni agak kurang dan hampir tak ada, sebab mereka ada saluran lain. Kalau mereka ada duit, mereka boleh mereka tak memerlukan untuk pergi curi barang orang lain. Okey, jadi bila kita didik daripada budak-budak bahawa mereka tak ada keperluan untuk terjebak dengan benda-benda yang jahat macam ni, saya rasa dia lebih baiklah dia secara tak langsung dia akan create usahawan yang dia tahu jati diri dia dan dia tahu sifat-sifat yang dia perlu ada. Itu yang kita nak juga tu, berjaya dari segi konsep dunia dan juga dunia dan akhirat. Okay. Itulah menarik juga bila kita bercakap bagaimana kita menghasilkan satu generasi usahawan yang kreatif. Sebab saya sendiri sebelum ni berpeluang untuk hadir satu seminar ke dia macam sembang-sembang lah, bercakap-cakap. Secara kebetulan masa saya pergi hari tu, topik yang dibincangkan adalah berkenaan perniagaan keluarga. Seperti tadi di awal perbincangan kita bercakap, selalunya kita tengok kanak-kanak yang didedahkan kepada konsep usahawanan ni, sekiranya mereka ni memang mewarisi perniagaan daripada keluarga. Jadi saya kagum bila ada seorang pelajar ni baru berapa belas tahun, rasa masih sekolah lagi, umur 10 tahun 11 tahun dah pergi ke seminar-seminar yang bertahap antarabangsa. Dengar ni, bila sampai umur dah 14 15, dia dah sudah boleh membuat keputusan untuk perniagaan ibu bapa dia. Betul. Maksudnya ibu bapa dia dah memberi dia kelebihan kecil, yang mana kelebihan kecil ni dia akan berkembang jadi besar. Jadi jurang perbezaan antara pelajar ni dengan pelajar-pelajar lain akan menjadi lebih besar lah. Okay, contoh kita ambil dalam satu buku Outlier, Malcolm Gladwell telah menerangkan konsep ni lah. Okay, contohnya dia buat kajian. Dalam kajian dia tu dia dapati pelajar-pelajar yang lahir pada bulan Januari, Februari dan Mac ni lebih baik dalam performance sukan dia. So bila dia buat kajian kenapa macam tu, rupanya budak-budak ni bila dia lahir, bila dia masuk sekolah lah, umur 8 tahun 9 tahun tu, cikgu buat pemilihan bola sepak. Bila buat pemilihan bola sepak, budak-budak ni dia pada umur tu dia macam berkembang cepat tau. So maksud dia budak yang lahir pada bulan Januari dengan bulan 12 bulan Disember ni, budak bulan Disember tu masih kecil, tapi budak bulan Januari tu dia lebih tua, dia lebih besar lah. So secara fizikal dia dapat advantage. Okey, jadi tahun yang pertama cikgu pilih budak yang bulan Januari ni. So bila cikgu latih bulan yang pertama, tahun yang pertama, tahun yang kedua tu pula budak yang lahir bulan Januari ni dia dah mempunyai kelebihan sebab dia dah ada kemahiran tambahan, dia dah ada advantage dari segi pendedahan, dia mungkin mewakili sekolah, mewakili daerah, apa semua. So tahun yang kedua pun bila buat pemilihan, budak Januari juga yang masih mendapat advantage. So bila tahun yang ketiga, keempat dan seterusnya lah sampai besar. Jadi kelebihan-kelebihan kecil macam ni kita kena fikir macam mana kita nak tanamkan di kalangan anak-anak kita. So contoh macam yang Macam Ernie bagi tadi, budak tu dah ada kelebihan kecil lah, dia nampak parent dia secara direct. Itulah menarik juga pasal tahun lahir tu, nanti sekejap kita bincang lagi. Okay. Jadi itu saja masa yang kita ada. Bagi yang ingin teruskan perbincangan, hantarkan pandangan ataupun soalan anda ke Twitter atau Facebook Astro Awani, atau emailkan kepada awaninews@astro.com.my. Sekian, selamat malam. Terima kasih.